Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Nabila binti Mak Nasir. Nombor matriks 06 DKA 19F 1157. Saya Muhammad Daniel bin Muhammad Zailan, bernombor matriks 06 DKA 19F 1144. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Hafizah binti Muhammad Mizan. Nombor matriks saya 06 DKA 19F 1159. Kami sekumpulan akan membentangkan tentang projek kami iaitu sensor street light. Pengenalan. Kursus ini memberi ruang kepada kami untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran kami serta keupayaan dalam membentangkan idea, kreativiti dan penyelesaian masalah ke arah penghasilan projek yang mempunyai nilai komersial. Projek kami ini dipanggil sensor street light. Ia perlu untuk penggerakan sensor dalam kegelapan. Sensor cahaya untuk penjayaan jalanan secara automatik mengesan dan mematikan masa. Reka bentuknya juga termasuk penyesuaian dengan bantuan yang mana seseorang itu boleh menetapkan masa respons secara bebas. Bagi orang yang tinggal di cottage untuk masa yang lama atau di rumah persendirian, unit ini adalah pengambil alihan yang sangat berguna. Lampu jalan raya merupakan salah satu keutamaan bagi penduduk di setiap negara untuk memudahkan urusan mereka setiap hari. Banyak kebaikan yang boleh kita dapat apabila wujudnya lampu yang akan menerangi jalan-jalan utama maupun jalan yang sempit. Malah, terdapat beberapa keburukan yang ada seperti lampu jalan rosak dan mengambil masa yang agak lama untuk diperbaiki dan penjayaan yang kurang daripada lampu jalan. Objektif kajian. Terdapat 4 objektif yang kami dapat daripada projek ini iaitu kaedah peka cahaya dari peka penggerakan, memudahkan pengguna menggunakan jalan tersebut tanpa sebarang masalah yang mendatang, melancarkan perjalanan pengguna apabila melalui jalan tersebut, mengelakkan daripada kes jenayah berlaku di kawasan perumahan. Penyataan masalah. Kebanyakan di kawasan perumahan, lampu tidak berfungsi dengan baik seperti lampu sering terbakar, lampu tidak diganti, pencahayaan yang tidak bersesuaian. Kadar jarak penglihatan pengguna mengikut jantina pengguna, umur, tetap kecekapan pemandu. Faktor cuaca juga boleh mengakibatkan masalah bagi pengguna seperti pengguna sering mengalami masalah penglihatan yang sangat berbeza. Masing-masing mempunyai penglihatan yang berbeza daripada segi lampu, daripada segi rabun, daripada segi masalah yang tidak menampakkan mereka ketika cuaca malam dan hujan. Skop kajian. Skop projek adalah untuk menghasilkan sensor pada lampu jalan bagi memudahkan penggerakan pengguna yang menggunakan jalan tersebut tanpa sebarang masalah. Selain itu, ia dapat mengurangkan penggunaan tenaga yang banyak dalam kehidupan seharian dan dapat menjimatkan tenaga. Kepentingan projek. Kepentingan projek ini sangat penting supaya kita dapat menghasilkan projek itu dan dapat hasil daripada projek itu. Laluan jalan raya tersebut selamat, tidak memudaratkan masyarakat menggunakan jalan raya, menjimatkan tenaga, menjimatkan kos, menjimatkan elektrik yang ketara dan mengurangkan kerosakan lampu pada jalan. Itu semua boleh mengelakkan daripada segala bencana atau masalah yang menimpa daripada pengguna yang menggunakan jalan raya. Kajian literatur. Sensor street light ini berfungsi pada lampu yang akan menjadikan lampu tersebut menyala secara automatik agar pengguna menggunakan jalan tersebut dapat melalui jalan tanpa sebarang masalah. Sensor merupakan sebagai switching. Apabila di-on-kan, sensor tersebut menerima isyarat dan digunakan untuk mengesan kedudukan awal ataupun akhir sesuatu penggerakan. Contoh, silinder bagi menjalankan operasi seterusnya. Ia beroperasi berdasarkan perubahan dalam pembalikan cahaya yang dipancarkan. Apabila cahaya dipancarkan,
pengguna dapat melihat laluan dengan jelas dan selamat dan dijangka selamat. Hasil yang diharapkan untuk kajian, lampu sensor dapat menjimatkan tenaga yang ketara, memudahkan penglihatan yang lebih baik pada waktu malam dan juga pada cuaca yang agak membimbangkan seperti hujan, kabus dan sebagainya. Okey, rumusan dalam projek ni terdapat banyak jurnal maupun kajian terdahulu yang dapat membantu dalam kajian kami. Maklumat-maklumat yang diperolehi melalui carian dan sumber-sumber kajian dikumpulkan dan dijadikan asas dalam memulakan dan menjayakan kajian. Dengan penuh harapan, kami dapat menjayakan kajian dengan mencapai objektif kajian dan menjawab persoalan kajian supaya dapat memudahkan pengguna melalui jalan tersebut. So, kat sini saya nak tunjukkan apabila menghasilkan satu projek, kita kena dapat hasil projek tu, dapatlah tengok projek tu berfungsi dengan baik. Bila ada sesuatu yang, bila kita boleh dapat tahu benda tu berfungsi, so kira hasil yang kita buat projek tu bagus dan kita tahu benda tu boleh kira jadilah macam tu. Sekarang saya akan menerangkan tentang metodologi kajian, iaitu penerangan terhadap cara-cara, kaedah menjalankan kajian, pendekatan yang digunakan dalam mendapatkan maklumat berhubung dengan kajian yang dijalankan, pendekatan analisis yang digunakan dan pengolahan data yang diperolehi. Bagi mendapatkan hasil kajian yang berkualiti, metodologi kajian haruslah dirancang dan dilaksanakan dengan teratur dan bersistematik. Jadi dengan cara ini, hasil kajian yang diperolehi akan mempunyai kualiti yang baik dan menepati objektif awalan yang telah dinyatakan. Seterusnya, berikut merupakan kawasan tapak projek yang telah kami pilih, iaitu berlokasi di Taman Selayang Utama, Batu Cave, Selangor. Kami memilih kawasan ini adalah kerana kawasan ini merupakan kawasan perumahan dan juga laluan utama untuk sempadan negeri Selangor dan Kuala Lumpur. Seperti apa yang kita lihat, lampu pada tiang elektrik itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi, kami mengatur beberapa langkah dengan bertanyakan beberapa soalan kepada penduduk setempat untuk kami mengumpulkan data. Berikut merupakan analisis data yang telah kami kumpulkan, iaitu berkenaan dengan umur. Umur merupakan faktor yang penting kerana semakin berusia, semakin terhad jarak penglihatan kita. Seterusnya, keadaan lampu jalan di kawasan anda, iaitu majoriti adalah sederhana dan ada juga yang menjawab kurang baik. Jadi, kami jadi tanda tanya untuk apakah keadaan lampu jalan yang tidak baik itu. Selain itu, kami bertanyakan apa masalah lampu jalan raya yang dihadapi di kawasan anda, dan majoriti menjawab pencahayaan yang tidak sesuai. Bermaksud lampu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi, apakah yang akan berlaku sekiranya lampu jalan tidak berfungsi? Penglihatan akan terjejas. Bermaksud, jarak penglihatan kita hanyalah terhad pada satu kawasan saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Jadi, kami memilih sensor street light, dan ini merupakan prototipe kami, di mana apabila sesebuah objek yang lalu pada tiang elektrik itu, lampu itu akan menyala dalam sekitar 15 saat, dan apabila tiada kenderaan di belakang, lampu itu akan terpadam. Jadi, kami menggunakan bahan-bahan seperti Arduino Uno, kabel mil to mil, LED, PIR sensor,
solar panel juga, breadboard dan juga LDR sensor board. Kos pembelanjaan kami alhamdulillah tidak begitu tinggi, iaitu dengan kos model kami menggunakan LED, cardboard, kereta mainan. Kos upah juga bersesuaian. Kos projek lita iaitu LED, perintang, objek kereta mainan, kabel, PIR sensor, breadboard, Arduino Uno dan juga LDR sensor board. Jadi kos pembelanjaan kami adalah sekitar RM550 sahaja. Berikut merupakan operasi dan pemasangan bagi projek kami, iaitu dengan menggunakan wayar male to male, breadboard, Arduino Uno, perintang, LDR board, sensor PIR dan juga solar panel. Tetapi kami tidak dapat menunjukkan bagaimana sambungan solar panel itu kepada Arduino Uno kerana solar panel yang telah kami terima pecah semasa proses pemasangan dilakukan. Berikut merupakan perancangan dan kemajuan yang dilakukan oleh kumpulan kami. Setakat ini, kami sedang membuat model daripada projek yang telah siap dipasang bagi memudahkan penilai untuk memahami projek yang dilaksanakan oleh kumpulan kami. Berikut merupakan limitasi projek. Kenapa kami memilih sensor peka pergerakan berbanding dengan sensor peka cahaya? Yang pertama, kerana sensor pergerakan lebih menjimatkan kegunaan elektrik yang banyak dan mudah bagi masyarakat yang melalui jalan tersebut. Kedua, berbanding dengan sensor peka cahaya, ia menggunakan cahaya solar untuk menyalakan lampu tersebut. Yang ketiga, sensor peka cahaya lebih spesifik. Seterusnya ialah cadangan dan perbincangan. Cadangan yang kami berikan adalah kami mahu mewujudkan sensor di setiap laluan yang tidak mempunyai lampu atau lampu yang bermasalah supaya tidak memudaratkan perjalanan masyarakat apabila melalui jalan yang tersebut. Tidak kisah laluan tersebut berliku ataupun laluan yang tidak berliku. Berikut merupakan simulasi model. Kami melakukan 3 ujian bagi kenderaan. Yang pertama, kami melakukan ujian bagi satu kenderaan. Apabila kenderaan itu lalu di laluan itu, sensor lampu itu akan menyala selama 15 saat. Yang kedua, kami melakukan ujian bagi 2 kenderaan. Apabila kenderaan yang pertama melalui jalan tersebut, lampu akan menyala selama 15 saat. Dan apabila kenderaan kedua melalui setelah 13 saat, kenderaan pertama lalu, lampu itu akan terus menyala selama 15 saat. Yang ketiga, kami melakukan ujian bagi 3 kenderaan. Apabila kenderaan pertama dan kedua melalui jalan tersebut dan kemudiannya kenderaan yang ketiga melalui jalan itu, lampu itu tetap akan menyala selama 15 saat. Apabila terdapat pergerakan di bawah kawasan sensor lampu itu akan menyala selama 15 saat. Apabila tiada kenderaan, lampu itu tidak akan menyala. Walaupun terdapat kenderaan di bawah lampu itu, ia tidak akan menyala kerana kenderaan itu tidak bergerak. Seterusnya, berikut merupakan keputusan projek yang dilaksanakan. Data yang diambil ialah bilangan kenderaan dan juga masa yang diambil apabila kenderaan itu melalui jalan tersebut. Masa yang diambil bagi satu kenderaan ialah 15 saat. Masa yang diambil bagi satu kenderaan ialah 15 saat. Apabila terdapat sebuah kenderaan yang melalui jalan tersebut, lampu itu akan terus menyala selama 15 saat. Total bagi 2 kenderaan tersebut ialah 30 saat. Apabila terdapat kenderaan yang ketiga lalu di jalan itu, lampu itu akan bertambah menjadi 45 saat dan begitu juga seterusnya ia akan bertambah selama 15 saat.
Apabila tiada kenderaan yang melalui di jalan itu, lampu itu tidak akan menyala. Yang terakhir ialah kesimpulan. Secara asasnya, projek kami menggunakan sistem solar dan juga sensor pergerakan untuk menyalakan lampu pada lampu jalan. Jadi, hal ini dapat membuktikan bahawa projek ini dapat mengurangkan penggunaan elektrik untuk menjaga alam sekitar dan juga tenaga yang dihasilkan. Ianya dapat digunakan oleh orang ramai seperti pengguna jalan raya untuk jangka masa yang lama. Seperti yang kita tahu bahawa penggunaan solar yang kami gunakan adalah untuk menerima tenaga cahaya daripada matahari yang akan bertukar menjadi tenaga elektrik bagi menyalakan lampu pada waktu malam. Dengan penggunaan ini, dapat memastikan pengurangan kemalangan akan berlaku. Tak nak? No. Bagi penggunaan sensor pergerakan pula, ia berfungsi untuk mengesan apa-apa jenis pergerakan di bawah kawasan pengesan untuk mengaktifkan lampu supaya pengguna jalan dapat melihat jalan dengan lebih jelas. Terutamanya pada pengguna jalan raya iaitu orang tua, rabun dan juga rabun jauh. Seperti yang dijangkakan, kita dapat mengetahui bahawa terdapat banyak masalah kenderaan seperti contoh masalah lampu hadapan kenderaan yang tidak terang. Dengan kebaikan penggunaan projek ini, kita mungkin dapat memudahkan dan memberi manfaat kepada masyarakat pada masa akan datang.